tambah kuat lebih bu. Asmida. Semalam udah kasih jahe.
Yang sayang, salam Melaka Bandar Teknologi Hijau, Melaka ke-92 tahun. Sirih berlipat, sirih pilang, sirih dari Pulau Monas sekalian. Bagi memberkati program pada pagi yang berbarakah ini, majlis dengan segala hormatnya. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجد من النار والعفو من الحساب. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di majlis dapat kami berkumpul di sini bagi menjayakan seminar pengurusan tapak bina. Semoga segala usaha murni ini akan dapat mempertingkatkan lagi semangat cintakan tanah air ini, agar kami semua menjadi warga yang sihat sejahtera dan mendapat rahmat-Mu dari Mu Allah sepanjang masa. Ya Allah, ya Zal Jalal wal Ikram, dengan rahmat wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Resmikan oleh Esko Kesihatan dan Pengelolaan Sukan Negeri Melaka yang hormat Datuk Haji Abdul Rahman bin Selamat pagi, salam sejahtera, salam sejahtera Malaysia. Terlebih dahulu, terima kasih kepada pengacara majlis. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil kesempatan ini juga lah untuk adakan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan selaku Komisi Sekretariat untuk sambutan Hari Kesihatan Persekitaran di negeri Melaka di peringkat kebangsaan untuk Malaysia kita adakan. So, seminar ini merupakan salah satu daripada social responsibility lah daripada pengamal kesihatan persekitaran, pengamal health practitioners. Kita ada persatuan, Pegawai Association. Khusus ini tujuan utama kita adalah berkaitan dengan aspek risiko yang menghadapi di tapak guna. Dan tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum lah, saya rasa kebanyakan masa garis paduan yang ada tu adalah berkaitan dengan risiko yang berkaitan dengan fizikal ataupun chemical, bahan kimia yang ada di tempat tapak bina, tempat kerja di tapak bina ni. So, apa yang banyak yang diabaikan adalah satu risiko yang penting yang kita akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Beberapa perkara di mana terdapat pembiakan yang padat kalau banding dengan tempat-tempat lain. Okey. Dan di Melaka, tuan-tuan dan puan-puan tahu, banyakkan pembangunan ini adalah dekat dengan tempat kediaman ataupun bandar, dia terlalu dekat dengan bandar. So, mana urban problem yang dengue ini nampak macam urban problem. Right? Kita tengokkan sekarang, kebanyakan kes-kes ini berlaku di kawasan bandar, bukan di luar bandar dan kawasan perumahan. Kenapa yang berlaku ni? Kita tengokkan adalah lifestyle, perkara-perkara yang berkaitan dengan sikap pihak masyarakat keseluruhannya mengambil kira bahawa ini adalah tanggungjawab jabatan kerajaan. Kalau ikut undang-undang yang sedia ada, kita ada Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit, memang tanggungjawab adalah kepada orang yang memiliki dan mempunyai kawalan sesuatu tempat. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tentang DOS dan OSHA, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Memang tanggungjawab adalah kepada orang yang menimbulkan risiko dan kerja dengan risiko itulah yang kena handle aspek tersebut. So, dengan itu saya mulakan kalimah hari ini penilaian risiko. Dan tuan-tuan yang biasa dengan aspek chemical hazard dan physical hazard, ini adalah memang tapak bina adalah salah satu punca bagi wabak-wabak dengue di Melaka. So, keduanya adalah risiko yang ada ini. Dia memang risk adalah tinggi kepada medium sebab dengue concern. Sebab kebanyakan orang yang dapat dengue tak matilah. So, sebab tu orang ramai tak akan anggapkan tempat kerja, punya kapolri ke, banyak aspek-aspek yang tuan-tuan yang tahu memang ada risiko berkaitannya.
Tapi hari ini saya tak akan sentuh tentang chemical ataupun physical hazard. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dalam pun ada banyak garis panduan erosion. Kita buat 2 tahun ni kita memang buat aspek penilaian di tapak bina ni. Kita nampak terutama diberikan of course physical hazard. Itu adalah very high. Dia punya satu syarat, nanti saya akan terangkan kenapa. Dan keduanya adalah memastikan tapak bina bebas daripada pembiakan medis. Ini kita nak tekankan sebab nanti saya tunjukkan beberapa slide. Tuan-tuan dan puan-puan akan sedar kenapa kita tekankan kepada construction site ataupun tapak bina ini. Memang dia banyaknya peluang untuk pembiakan di tapak bina memang ada. Dan ketiga adalah berkaitan dengan mencegah dan mengawal penularan penyakit dengue. We have to assist in the prevention of dengue. Dalam amalan ini ada beberapa perkara yang kita tekankan. Satunya, kalaulah pekerja-pekerja tuan-tuan dan puan-puan menghadapi satu tanda atau gejala demam yang serupa dengan dengue berulang-ulang, memang di bawah OSHA memang tuan-tuan diwajibkan untuk melaporkan perkara itu kepada DOS. So work absenteeism, bila kita cek semula dengan pihak DOS dengan tapak bina, memang kita dapati yang kontraktor yang terlibat tidak maklumkan tentang aspek kerja yang sakit. So ini salah satu aspek yang kita nak minta bantuan tuan-tuan puan-puan untuk maklum. 38 pada tahun 2013 kita banding dengan tahun 2014. Kalau tuan-tuan tengokkan beberapa minggu ni sebelum ni kita pegang tangga yang ketiga di Malaysia dari segi insiden. Kalau tuan-tuan tengokkan, tak nampak. Okey, tak benar. Aku boleh nampak kan? Kata tahun 2013 kita ada 570 kes ni. Iaitu minggu ke-38 tahun lepas hanya 570 kes. Tapi balik minggu ke-38 tahun ini kita ada 1910 kes. Okey, kalau kita tengokkan kedua kecil di seluruh Malaysia, the second smallest state in Malaysia selepas Perlis, kita lah yang negeri yang terkecil. Kalau kita nak ambil Johor, daerah Muar lebih besar daripada negeri Melaka. Itulah perbandingan tuan-tuan dan tengokkan. Tapi kalau tuan-tuan kita tengokkan, negeri Johor terduduk tangga yang 11. Berapa kali ganda? 10 kali ganda lebih besar daripada Melaka. Tapi terduduk tangga yang 11. Negeri Melaka ni macam kecil-kecil cik padi lah, pedasnya. Kita nak tangga ke 5. The situation is very very bad in Malaysia. Itu saya berkata tuan-tuan dan puan-puan, apa sebenarnya berlaku di negeri Melaka. Dan kalau kita tengokkan situasi yang ini, kita analyse daripada segi daerah di negeri Melaka ni. Nak korek tak? Nak korek? Nak korek tak hijau? Projects, primarily in the area of environmental health impact and risk assessment. He has often been consulted by the World Health Environmental Impact Assessor
assessment consulted with the Department of Environmental Health Malaysia and the member of the Chartered Institute of Environmental Health of UK. Baiklah, tanpa melengahkan masa, silakan Prof. Tuan Haji Zainal Abdul Ghaffar, Presiden Kesatuan Inspektor Kesihatan Malaysia, Encik Rahim Muda, Presiden IHOM, Encik Muhammad, para hadirin yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya sekali lagi mengucapkan berbanyak terima kasih kerana sudi menyebut saya semula ke sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia 2014. Ya, tahun lepas juga saya dijemput. So saya harap apa yang saya akan bentangkan ini tidak in environmental health that calls us to be more vigilant, more prepared to face the future of what it will bring to the population. So my talk today will be on the current and future environmental health challenges that we face. The outline of my talk is shown on the screen. As usual, I can't run away from definition. Being an academician, I always would like to start with a definition, because environmental health is actually a science of theory and practice. So we must have a very strong theory of environmental health before we can put to practice the science of environmental health. Now, then we will look at the global burden of disease. Global burden of disease. What are we up against in terms of the health burden globally? Then I will touch a bit on the future challenges in environmental health. The UN Climate Summit, and he gave a speech there, and he made a statement. Malaysia has spent nearly $2.6 billion, that is RM 8.4 billion, in the last decade trying to adapt to more frequent floods. So that in itself is the cause of climate change to Malaysia. This is the definition of environmental health that has been around since 1993. So I ask the question there, do we need a new definition of environmental health with all these new challenges that we are up against? My answer to that is no, because this definition is all-encompassing. It says that environmental health comprises of those aspects of human health, including quality of life. So we are not just talking about diseases, we are talking about quality of life that are determined by these factors in the environment, be it physical, chemical, biological, social, or psycho-social factors. I always tell the people, okay, you may not be able to see this, but this is the global DALI, disability adjusted life years, attributable to 25 leading risk factors. 25 leading risk factors. Comparing 1990 to 2010, from is ranked from the 1st to the 25th. So in 2010, the red arrow points to environmental and occupational health risk factors. 1990. So the bottom one shows the environmental health issue that has been reduced. For example, we have been able to reduce air pollution. But about how that is the theme of this year's conference. Increasing from food and waterborne diseases
vector-borne diseases, and the most vulnerable of the population are the marginalized population who are. This is our interpretation of the health effect of global climate change. You must remember that besides global warming, there is also global cooling because of more particle pollution in the air. It reflects sunlight and this causes cooling. But dia cadang nak naikkan, dia kata yang 41 ke atas dia tak payah naik lah, gaji mahal lah dia kata. Yang ke bawah saya kata tak boleh. Sebahagian besar tak kira lah 41 ke 17 ke 27, 29 ke. Hari ini kalau tidak dibantu dari segi insentif, allowance rumah dan sebagainya, nak sewa rumah tak mampu kita hari ini, sewa bilik je. InsyaAllah untuk sewa rumah ni ada sedikit perubahan allowance dia pada bajet yang akan datang. Berapa tak nak beritahu. Cuma kami sedang berunding dengan kerajaan untuk panjangkan kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu. Nak tengok. Tapi untuk tuan-tuan, semua orang yang ada sini, insya-Allah akan dapat sesuatu tuan-tuan. Jadual gaji minimum maksimum ni, kalau siapa naik pangkat dia akan rugi. Prinsip naik pangkat, naik gaji, at least satu kenaikan gaji. Kalau dulu naik pangkat akan pergi kepada mata gaji berhampiran, tetapi hendaklah tidak kurang daripada satu gerakan gaji. Apabila prinsip itu telah tidak diguna pakai, dia guna pakai hanya beri satu increment saja, dan increment ini telah ditetapkan untuk grade kumpulan pelaksana sehingga grade 54, 80 hingga 320. Tak ada lebih, tak ada kurang daripada itu. Dan kerugian ini akan dialami oleh setiap orang pejabat awam yang berpeluang untuk naik pangkat, akan rugi sepanjang hayat, sehinggalah kepada pension mereka. QPAX bulan Januari kita minta semua kementerian, jabatan, agensi, 735 agensi kerajaan melaksanakan perstrukturan masing-masing, submit kepada sentral agensi Jabatan Perkhidmatan Awam. Saya sendiri tahu saya tidak mampu untuk turun kepada 735 agensi kerajaan dalam tempoh 3 tahun, takkan habis punya. GPS 7 arahan telah dibagi, kementerian yang buat. Tetapi bila masuk di bawah Kementerian Kesihatan ni,
antara dua kementerian yang terbesar. Guru ada 440,000, Kementerian Kesihatan ada 270,000. Yang tambahan waran baru dia minta 33,000. Lepas ni di bawah bumbung Kementerian Kesihatan saja akan jadi 300,000 lebih pejabat awam. Besar. Apabila struktur ni, badan ni dah besar, perstrukturan yang di bawah ni bagaimana? Tuan-tuan pula ada di celah-celah tu ada PKP 4,000 orang. 4,000 daripada 300,000 orang. Hilang pun tak nampak, tak jumpa cari. Orang pandang tak pandang kita. Dia dah fix setiap tahun untuk dia bonus 15 bulan, tuan-tuan. Ada berbagai-bagai fasilitis lagi. Sebab itu dia tak pandang kita. Setahun dia dapat bonus. Kalau gaji dia 110,000, 15 bulan berapa, tuan-tuan? Berapa juta? Apa dia nak pandang kita ni? Dekat Singapura profesor 70,000. Kalau profesor ulung tu lagi lah, kan? Ain. Darjat hari ini, tuan-tuan, kalau laksana SBPA yang dibatalkan, yang tuan-tuan semua dah sign hari itu, yang bawah naik RM4, yang atas naik RM65,000. Jurang hari ini uhara. Sebab itu dia nak laksanakan premier post, nak tengok kepada GLC. Dah hilang identiti, hilang kasih, tuan. Kita pergi keluar sana, tenggelam kita. Tak nampak, orang tak nampak kita. Ini jadi ahli Kesatuan Aspek Kesihatan 140 orang per 5,000. Bercakap nak naik gaji, bercakap nak naik laluan kerjaya, bercakap nak naik pangkat. Tetapi harapan kita tinggi, berusaha tidak ada. Nah, ini bukan saya nak lekehkan tuan-tuan, tapi tuan-tuan awam dan juga rakyat dalam negara kita ni lambat kahwin. Kalau kahwin selepas bersara, anak yang dilahirkan oleh disebabkan perkahwinan tadi tak layak dapat pension. Hari ini bekerja, kahwin pun terlupa. Lupa nak kahwin. Umur 40 belum kahwin. Baru kahwin bertunang umur 50. Umur 50 baru bertunang, baru umur 55 baru kahwin, macam mana? Ini pun satu masalah dari segi pengiraan pension. Ini pun nak kita sedang undi dengan kerajaan, dengan bahagian pasca perkhidmatan. Golden handshake dulu 90 hari, sekarang ni 150 hari. Tetapi apabila kerajaan nakkan kita ni mencapai negara maju lebih cepat, kita ni kadang-kadang tak ada masa nak cuti. Cuti tahun terakhir kita habis gone gitu saja macam. Yang terbaru ni, tuan-tuan, KPAC minta tambahan golden handshake ni daripada 150 hari kepada 180 hari, atau bersama 6 bulan, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana, tuan-tuan, hasil tukar langsung yang ada sekarang ni hanya 16 bilion. Bayar pension saja hari ini 650,000 pesara, jumlahnya 16.5 bilion. Hasil tukar langsung, kita pun nak kualiti hidup yang lebih baik. Kita diberi peluang yang begitu luas untuk bekerja bagi persekitaran yang lebih kondusif. Tapi iktiraf sebagai penjawab awam, tanggungjawab sangat besar nak pastikan bahawa persekitaran yang di luar lebih kondusif berbanding dengan yang ada sekarang. Kondusif dalam erti
semua hadirin berdiri dengan penuh rasa bangga dan bersemangat untuk kita nyanyikan bersama lagu Negaraku. Salam Melaka maju, negeriku sayang, negeri bandar teknologi hijau. Melaka 752 tahun, Melaka maju, fasa kedua. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Helmi Yahya, Timbalan Menteri Kesihatan, mewakili Yang berhormat Menteri Kesihatan Malaysia, Yang berhormat Datuk AR Haji Ismail Osman, Esko Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Negeri Melaka, Yang berhormat Datuk Wira Latif bin Datuk Haji Tan Bicik, Yang berhormat Datuk MS Mahadevan, Yang berhormat Datuk Haji Ghazali Muhammad, Yang berusaha Tuan Haji Zainal Abdul Ghaffar, Pengerusi Sekretariat Sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia 2014 yang diadakan di Negeri Melaka. Dan untuk makluman para hadirin, program ini bermula pada 26 hingga 27 September dengan jumlah keseluruhan peserta seramai 1,100 orang, terdiri dari pegawai kesihatan persekitaran, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Kementerian Kesihatan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sembilan sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia peringkat kebangsaan 2014. Kami menadah tangan memuji dan bersyukur kehadratmu di atas nikmat limpah kurniamu yang tidak terhingga ke atas kami. Allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minna wa minkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad syarifil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berhormat Datuk Haji AR Ismail bin Haji Osman, Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Kerajaan Negeri Melaka, Yang berhormat Ahli Exco Kerajaan Negeri Melaka, Yang berurusan Ketua PPKP, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, pihak Kerajaan Negeri Melaka yang telah memberi sokongan dalam menjayakan program ini. Untuk makluman yang berkaitan Datuk Seri Sedangan Kesihatan Persekitaran di Bali pada tahun 2011.
Di Malaysia, sambutan Hari Kesihatan Persekitaran disambut secara kerjasama di antara Kesatuan Inspektor Kesihatan Semenanjung Malaysia, Kesatuan Kesihatan Environment Malaysia atau lebih dikenali dengan MAE, dan juga Persatuan Pegawai Kesihatan Persekitaran Malaysia. Perangan sosial dalam membantu kerajaan memperkasakan masyarakat untuk mencapai tahap kesihatan masyarakat yang baik. Justru setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Melaka atas sokongan, dan juga Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya, Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, dan juga IPTA, iaitu UKM, UiTM, dan juga Kolej Sains Kesihatan Bersekutu bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana semua sekali telah memberikan sumbangan untuk menjayakan program outreach. Untuk makluman Datuk Seri, pelajar-pelajar daripada UiTM, UKM dan KSKB Sungai Buloh semua sekali telah diberi taklimat untuk membolehkan mereka bertemu dengan masyarakat dan menyampaikan perkara-perkara yang berkaitan yang telah kita lancarkan pada semalam. Yang Berhormat Datuk Seri, walaupun di Malaysia Perkataan Kesihatan Persekitaran adalah satu yang baru, tetapi aktiviti yang berkaitan dengan bidang kesihatan persekitaran sebenarnya telah lama berjalan sejak sebelum merdeka. Jika kita lihat profesion kedoktoran dengan aspek yang berkaitan dengan kesihatan, keselamatan dan kebajikan masyarakat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada tahun 2003 menggambarkan bahawa hierarki kesihatan persekitaran dalam analogi berfasa, iaitu fasa awal, fasa pertengahan dan fasa moden. Di fasa awal, tumpuan hanya mampu diberikan kepada elemen keperluan asas kesihatan persekitaran manusia, iaitu bekalan air minum yang bersih, selamat, pengurusan air limbah. Ini digunakan untuk semua. Jadi bila kita bawa hujah di mahkamah, benda itu akan mengganggu lah. Sekiranya dapat soal balas daripada pihak pembela Datuk Seri. Justru yang berhormat Datuk Seri, besarlah harapan warga PPKP dan PKP supaya mendapat sokongan untuk dibawa ke pengurusan tertinggi KKM supaya dapat diwujudkan satu unit khusus seperti unit inspektorat atau unit kesihatan persekitaran atau apa-apa gelaran secara rasmi di mana peruntukan dan butiran kewangan dapat dikhususkan kepada unit yang berkenaan. Dia maklum terdapat kerja-kerja rutin yang dijalankan oleh PPKP dan PKP adalah berkaitan dengan undang-undang seperti pemeriksaan premis makanan, persempelan makanan, penyiasatan kit dan lain-lain profesion yang ada dalam perkhidmatan kerajaan itu. Ya. Manakala kita dapati banyak PPKP dan PKP yang terlibat dalam menjalankan pendawaan. Jadi dicadangkan juga supaya satu allowance insentif diberikan kepada mana-mana PPKP dan PKP yang menjalankan pendakwaan bagi wakil jabatan. Hal ini mereka terpaksa panjat tangga kapal. Jadi itu risikonya tinggi, macam-macam. Okay? Jadi justru daripada itu dicadangkan juga, mohon dipertimbangkan supaya anggota yang terlibat ini diberikan allowance hazard. Jadi kalau dapat 3 perkara itu, Datuk Seri bawa kepada peringkat tertinggi Kementerian Kesihatan, kami semangat bangga dan bersyukur kepada Allah SWT. Datuk Seri memandangkan sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia telah disambut di seluruh dunia sejak tahun 2011. Pihak warga PPKP dan diharap dengan adanya keprihatinan pihak pengurusan tertinggi dalam hal kebajikan kami serta semangat para ahli dalam melaksanakan tanggungjawab serta dengan sebaiknya, satu ketika nanti kesatuan mahu persatuan tidak lagi dilihat sebagai badan pendesak, tapi akan kongsi dalam menyumbang dan meningkatkan mutu perkhidmatan dalam Kementerian Kesihatan. Jadi itu kami boleh-boleh kita akan cuba ke arah itu. Okay. Dengan itu saya selahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tibalah masa untuk kita mendengar dan menghayati ucapan perasmian sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia
peringkat kebangsaan 2014 yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Helmi Yahya, Timbalan Menteri Kesihatan, mewakili Yang Berhormat Menteri Kesihatan Malaysia. Dengan hormat majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, dan salam sihat satu Malaysia. Alhamdulillah, ini saya sekali lagi dalam bulan ini dah 2 kali di sini, 12 untuk laksana sampai di ketiga. Alhamdulillah, saya ada driver F1. Alhamdulillah. Ya. Jadi hari ini kita bersama-sama menyambut Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia peringkat kebangsaan tahun 2014. Saya ingin merakamkan ucapan penghargaan di atas undangan Jabatan Kuasa Penganjur sambutan untuk menyampaikan sepatah dua kata bagi pihak Yang Berhormat Menteri Kesihatan kita yang sekarang ini berada di US. Ya. Ini ketidaksamaan kesihatan persekitaran. Tuan-tuan dan puan, erti kesihatan atau health seperti yang ditakrifkan oleh WHO adalah a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease. Sebagaimana yang kita semua sudah maklum, kesihatan boleh dipengaruhi oleh 4 faktor penting, iaitu genetik, cara hidup, perkhidmatan kesihatan, dan serta persekitaran ataupun environment. Sampai masanya komuniti dilibatkan secara langsung demi memberikan kesedaran tentang pentingnya bidang ini. Tujuan kita agar masyarakat awam sedar bahawa pencegahan terhadap penyakit-penyakit tidak berjangkit dan penyakit berjangkit adalah tanggungjawab bersama, bukan semata-mata di bawah kerajaan. Justru itu, kerajaan telah mewujudkan National Environmental Health Plan ataupun NEHAP di Kementerian Kesihatan yang ditandai oleh bahagian kejuruteraan. Bahkan penubuhan unit inspektorat dan perundangan di Kementerian Kesihatan memberikan allowance insentif khas pada PPK dan PPKP dan PKP yang sedang berkhidmat, menjadikan sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia ini adalah salah satu takwim di Kementerian Kesihatan Malaysia dan menyeru kerajaan memberi perhatian terhadap kebajikan kepada PPKP dan PKP yang sedang berkhidmat dengan kerajaan. Saya minta supaya kali ini dilibat secara komprehensif. Why am I here? Kita harus menghayati peranan dan tanggungjawab kita sebagai salah seorang pejabat awam. Kebimbangan saya adalah sebahagian besar daripada pejabat awam cenderung menjalankan tugas mereka secara rutin dan berulang-ulang. Kita juga sekalian, mengakhiri ucapan saya ingin menegaskan bahawa kerajaan amat prihatin dan sedang mengambil langkah yang perlu bagi mengimbangi ketidaksamaan dalam bidang kesihatan persekitaran di Malaysia, seperti mana tema sambutan iaitu Addressing Environmental Health Inequalities. Kita lakukan penambahbaikan segi perkhidmatan dan wujud plan induk kesihatan persekitaran atau NEHAP, dan yakinlah kita di atas landasan yang betul dalam bidang ini untuk melangkah dengan bangganya ke gerbang negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengakamkan penghargaan kepada KIKSM, MAH dan EHOM selaku penganjur bersama dalam majlis sambutan ini. Dengan ini, saya dengan segala cita-citanya merasmikan sambutan Hari Kesihatan Persekitaran peringkat kebangsaan tahun 2014 pada kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia menyempurnakan simbolik Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia 2014. Dipersilakan.
Menteri Pelantikan dan Kurikulum serta lantikan tempat bertugas dan peranan. Dan buku ini akan diserahkan kepada Tuan Haji Zainal Abdul Ghaffar. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan seterusnya Yang Berhormat Timbalan Menteri Puan Nur Diana Johari menerima mod cek RM200. Puan Nur Diana Johari dan Encik Amir Mamat terima kasih kepada rakan-rakan media dan seterusnya bagi pertandingan nilai RM600 bagi Johan. Manakala Naib Johan di mana Zulkifli menerima wang tunai RM200. Saudara IPTA IPTS bertujuan meningkatkan kesedaran para pelajar dan pada masa yang sama mencungkil bakat nyanyi oleh Universiti Teknologi Mara UiTM. Majlis merakamkan dan seterusnya Yang Berhormat Tuan Haji Zainal Abdul Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan seterusnya dipersilakan Yang Berhormat. Okey, peserta-peserta diminta tunggu sebentar dan kita adakan cabutan bertuah sebentar sahaja lagi. Diharapkan dapat bersabar. Kita adakan cabutan bertuah selepas ini.
dekat kebangsaan. Jadi penuh dewan, wakil-wakil daripada seluruh Malaysia datang. Dan program ini dianjurkan oleh KKISM, MBH dan PEHOM, 3 outreach program yang telah menjalankan kemarin salam kemarin. Kemarin salam kemarin. Saya bagi kemarin menjalankan kadang-kadang ada tentang apa ni, awareness campaign sebenarnya, awareness campaign di kalangan masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk juga tentang denggi ya. Denggi yang alhamdulillah kita dalam masa 2 bulan kita adakan projek mega untuk menerangi denggi ini, dan alhamdulillah kita dah pun secara berjaya menurunkan kadar denggi ya. Setakat September 23 September ada 5,000 kes tahun ni ya. Berdepan tahun ni kan paling banyak, lebih 2 kali ganda sehingga bulan September. Berapa kes tak? 75,000. 75,000. Sehingga 23 September ya. Tahun ni mana meningkat 3 kali ganda daripada tahun lepas pada masa yang sama sehingga September. Jadi tapi alhamdulillah setelah kita menjalankan kempen mega melibatkan keseluruhan rakyat, semua agensi, kementerian dan sebagainya, kita dapat mengeluarkan kadar itu jumlah pada setengah yang sebelum ni. Bulan jumlah itu dah turun sehingga lebih kurang 1,500 seminggu. Banyak lagi tapi dah turun banyak daripada yang kita dapat keluarkan setengah. Lagi yang paling banyak adalah Selangor dan Kelantan dapat turunkan. Masalah yang saya tadi saya sebut di Kelantan tentang strategi ini, iaitu masalah baru mana? Masalah sampah tak tertib dengan sempurna, persekitaran environment, masalah yang perlu pemahaman di kalangan masyarakat tentang peranan masing-masing untuk menjaga kebersihan kawasan rumah dan sekitar rumah dan environment sekeliling kan. Kerana kalau environment dari kotor, ada masjid ke kesatuan ni saya sebab mereka cerita kepada masyarakat tentang kebersihan. Masuk juga kebersihan makanan, kedai-kedai premis kotor, kadang-kadang food poisoning. Kadang-kadang kedai-kedai banyak yang masih lagi tak bersih. Pengendali makanan ataupun dia pakai ikon dah tukar warna. Ini semua perlu education. Dan penting juga kita kena educate kita kena jelaskan di kalangan peringkat tadika lagi. Kita berikan budaya baru di kalangan masyarakat kita. Dan kita mula dari budaya kecil paling mudah ialah peringkat tadika. Sebenarnya oleh persatuan yang telah pun berusaha mengadakan tabutan ini, dan saya harap kita teruskan usaha baik ini untuk kita ubah sikap masyarakat kita. Kita boleh bikin orang macam ini. So yang penting itu peranan bukan hanya pihak kementerian daripada kerajaan. Di panjang umur kita jumpa lagi. Bila Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput untuk minum petang di sekolah.